Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan tajuk laporan iaitu apakah persediaan negara Malaysia dalam mendepani era 4IR. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syafiuddin, Haras Firdaus, Siti Noratika, Safinatun Najah, Maisara dan akhir sekali Wan Nur Atirah. Saya Maisara binti Ahmad Nizam, E189871 akan menerangkan tentang pengenalan 4IR. Sebelum itu, mari kita lihat objektif laporan. Objektif kami adalah untuk membincangkan persediaan negara Malaysia dari sudut pihak kerajaan, masyarakat dan perniagaan untuk menghadapi revolusi perindustrian 4.0. Ia merangkumi pembangunan Artificial Intelligence, analisis dan pengumpulan data, simulasi automasi, integrasi sistem dan teknologi robotik. Menurut Rahman Kadir, Muhammad dan Moin, 2017, revolusi perindustrian ini atau industri 4.0 juga dikenali sebagai penghilangan pintar atau perindustrian internet. Seterusnya kita dapat melihat jadual yang menunjukkan 4 peringkat revolusi perindustrian. Revolusi pertama berlangsung pada abad 18 hingga 19 yang berfokus kepada penghilangan mekanikal bertenaga steam. Untuk revolusi kedua, ia berlangsung pada akhir abad ke-19 iaitu 1970. Teknologi yang difokuskan ketika zaman itu adalah pengeluaran massa bertenaga elektrik berdasarkan bahagian buruh. Revolusi ketiga berlangsung pada 1970 sehingga sekarang iaitu teknologi elektronik dan maklumat memacu tahap automasi baru tugas kompleks. Revolusi keempat iaitu revolusi yang akan dibincangkan dalam laporan ini. Tempoh yang berlangsung adalah sekarang dan teknologi yang difokuskan adalah sistem cyber fizikal. Menurut Brian Cholson dan McAfee 2014, mereka berpendapat bahawa teknologi semasa tidak lagi bertujuan untuk menggantikan tenaga kerja fizikal dan mula menyokong manusia dalam melakukan tugas mereka, tetapi lebih kepada menggantikan kognitif dan tenaga manusia dalam masa yang sama. Saya Muhammad Syafiuddin bin Ahmad akan membahaskan tentang tajuk maksud 4IR. Sebelum kita memasuki tajuk yang ingin kita sentuhi secara lebih khusus, kita perlulah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan 4IR. 4IR bermaksud Revolusi Perindustrian 4.0 adalah satu, pendekatan dan trend, pertukaran data dan automasi terkini dalam teknologi pembuatan. Terma IR 4.0 diambil daripada projek berteknologi tinggi kerajaan Jerman yang promosikan industri pembuatan berasas komputer. Menurut Zainal Arifin, IR 4.0 adalah satu projek strategi berteknologi tinggi pada tahun 2020 ke arah pengeluaran yang lebih cekap, luas, berasaskan automasi mata masa yang nyata dan sensori teknologi. RR 4.0 berbeza dengan 3.0 RR 4.0 kerana ia mempunyai gabungan fungsi manusia dan komputer. Dengan itu, kebosanan pengguna akhir terhadap produk dan yang editingkel dapat dikurangkan. IR 4.0 juga mempunyai sifat yang unik dan tersendiri. Ia membantu proses pembuatan, pengeluaran supaya menjadi lebih maju, luas, laju dan mendalam serta mempunyai banyak impak yang menyeluruh. Ia dibangunkan melalui 4 prinsip reka bentuk iaitu kolaborasi yang bermaksud keupayaan mesin, peranti, sensori dan manusia berhubung dan berkomunikasi secara dua hala melalui Internet of Things ataupun Internet of People. Yang kedua ialah ketulusan maklumat. Keupayaan sistem maklumat mencipta salinan virtual dunia fizikal melalui pemerkasaan model kilang, digital dan sensori data. Yang ketiga, sokongan teknikal. Keupayaan sistem sokongan membantu manusia memahami maklumat untuk membuat keputusan. Keupayaan sistem fizikal cyber membantu manusia melaksanakan tugas-tugas yang berbahaya, kotor dan sukar. Dan yang terakhir ialah keputusan terpencar. Bermaksud keupayaan sistem fizikal cyber membuat
keputusan dan tugasan secara berautonomi. Digitalisasi ini memungkinkan aplikasi teknologi yang lebih canggih, inovasi dan model perdagangan baru di seluruh sektor. Hal ini akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital. Setelah mana kita mengetahui maksud 4R, maka kita seharusnya untuk mengetahui apakah visi dan misi yang perlu dicapai untuk mendasarkan 4R ini. Visi matlamat dasar 4R negara adalah untuk memacu pertumbuhan yang inklusif, seimbang, bertanggungjawab dan mampan dengan memanfaatkan potensi teknologi 4R bagi mencapai kesejahteraan sosial dan alam sekitar. Contohnya, hubungan sosial, pemeliharaan alam sekitar, kepekaan terhadap budaya, institusi, kekeluargaan dan inklusiviti. Yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi. Contohnya, produktif, pelaburan, hasil, inovasi, teknologi dan pendapatan isi rumah. Manakala untuk misi pula, dasar 4R negara bertujuan untuk memenuhi 3 misi berikut. Yang pertama, meningkatkan kualiti hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang diwujudkan oleh 4R dan membina kepercayaan dalam masyarakat yang eksklusif bagi membendung potensi impak negatif secara proaktif. Yang kedua, mempertingkatkan keupayaan tempatan untuk menguasai 4R dalam semua sektor dengan mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk menghadapi 4R. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk mempertingkatkan pemeliharaan integriti ekologi dengan memanfaatkan teknologi dan peluang pertumbuhan 4R, terutamanya bagi membolehkan penggunaan dan pengeluaran yang mampan dan menyelesaikan isu alam sekitar. Beberapa siri kajian telah dilakukan terhadap cabaran yang akan dihadapi oleh sesebuah negara sebelum melangkah masuk ke era 4IR. Hal ini termasuklah kajian yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Pahang mendapati bahawa revolusi perindustrian 4.0 ini tidak melibatkan manusia secara langsung. Mereka juga menyimpulkan bahawa industri 4.0 ini dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang secara signifikan dan dapat mengubah masa depan dunia pekerjaan secara positif. Namun mengulas lanjut tentang perkara ini, pengarah UTMCC Prof. Madya Dr. Osman Ibrahim, kumpulan menengah rendah akan menjadi kumpulan yang paling terjejas kerana secara perlahan mereka akan menjadi kumpulan yang tidak diperlukan lagi dalam ekonomi. Hal ini demikian kerana kumpulan ini akan diganti dengan peralatan komputer dan komunikasi digital lainnya menyebabkan mereka terpinggir dalam sistem ekonomi baru ini. Berbeza dengan kumpulan berpendapatan rendah, meskipun statusnya sama dengan kumpulan berpendapatan sederhana, tetap mempunyai beberapa perbezaan positif dengan kebanyakan mereka mengekalkan pekerjaan masing-masing. Kumpulan ini juga akan terus mendapat perhatian dan simpati dari pihak kerajaan mengenai nasib mereka. Sebagai dasar dan polisi akan dirangka oleh pihak kerajaan bagi mengekalkan pekerjaan mereka. Sedangkan dalam Islam, teras belanjawan itu sebagai berharmoni dengan kerangka makosid syariah. Kita juga perlu membersihkan urusan yang menyalahi etika kemanusiaan dan adab syariah seperti penyalahgunaan kuasa, penganiayaan dan segala kemungkaran. Negara ini perlulah ditadbir dengan adil agar masyarakat hidup dalam harmoni dan penuh bahagia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Laporan ini menggunakan kaedah kajian kualitatif dan ia menggambarkan secara lebih teliti tentang persediaan Malaysia dalam mendepani era 4IR merujuk kajian literatur iaitu kajian lepas. Sebanyak 12 rujukan yang telah kami gunakan termasuk artikel jurnal, buku ilmiah serta petikan maklumat dari laman web yang bereputasi. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai aspek 4IR. Selaras dengan objektif wawasan kemakmuran bersama WKB 2030, dasar 4IR negara yang diperkenalkan pada Julai 2021 tahun lalu telah dibangunkan dengan menggunakan perspektif kemanusiaan untuk membantu rakyat memanfaatkan teknologi di samping menjunjung nilai masyarakat, warisan budaya dan nilai kemanusiaan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed menegaskan bahawa objektif utama pusat dasar adalah untuk memperkasakan orang yang mempunyai pengetahuan dan set kemahiran yang berkaitan dengan 4IR. Beliau juga menyatakan bahawa dasar bersepadu itu mempunyai 3 aspek utama yang memfokuskan kepada kerajaan, masyarakat dan perniagaan. Aspek yang pertama adalah aspek kerajaan. Melalui dasar 4IR negara, kerajaan menetapkan keutamaan strategik dan mengambil pilihan mengenai inisiatif yang mesti diambil untuk mewujudkan ekosistem yang menyokong revolusi yang adil dan mampan. Pertama sekali, kerajaan telah melaksanakan pelbagai projek bagi mendigitalkan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam seperti GOV Cloud, HEP Perkongsian Data Kerajaan Malaysia, MyGDX serta transformasi perkhidmatan peroptimuman data kerajaan GDOTS. Ia juga perlu untuk meningkatkan keupayaan penggunaan teknologi dan digital untuk membina kerajaan yang dipacu 4IR. Di samping itu, sistem dan operasi sektor awam mesti menjadi semakin automatik untuk membenarkan tindak balas masa nyata. Untuk menggerakkan sektor awam ini, kepimpinan yang kuat diperlukan serta perubahan terhadap 4IR memandangkan infrastruktur dan bakat masih belum berada pada tahap kesediaan yang mencukupi. Yang terakhir, kerajaan yang mengutamakan teknologi akan menyediakan perkhidmatan awam yang lebih cekap, berkesan dan kontemporari. Aspek yang kedua adalah dari segi aspek masyarakat. Pertamanya, kemunculan teknologi baharu dan pendigitalan memberikan masyarakat peluang yang hebat untuk meningkatkan hubungan mereka antara satu sama lain dan kepada organisasi yang berkaitan. Selain itu, teknologi akan digunakan untuk meningkatkan keseimbangan sosial, kesejahteraan alam sekitar dan keupayaan untuk menggabungkan kerja serta kehidupan peribadi. Ia juga akan meningkatkan kemudahan, keselamatan dan ketenteraman kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepantasan pembangunan dan kesan ketara 4IR terhadap masyarakat mesti diambil kira oleh sistem untuk mewujudkan dasar. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat mestilah bersedia terlebih dahulu untuk berubah dan menyesuaikan diri sebelum memulakan usaha transformasi 4IR ini. Dan aspek yang terakhir adalah aspek perniagaan. Pertama sekali, perniagaan perlu membuat pelaburan dalam pertumbuhan inovasi, menerima penyelesaian digital dan meneraju pelbagai projek dasar 4IR negara. Di samping itu, pelibatan yang bermakna dalam inisiatif pembangunan komuniti dan sosioekonomi boleh hasil daripada pengembangan dan pembangunan mampan sektor swasta. Selain itu, perniagaan juga akan meningkatkan output daya saing dan inovasi dalam semua bidang operasi mereka, termasuk menyediakan nilai kepada pelanggan dan membangunkan produk serta perkhidmatan yang baharu. Untuk meningkatkan peluang dalam penyepaduan atau penggunaan teknologi merentas industri, persekitaran perniagaan yang lebih menggalakkan dan membolehkan lebih fleksibiliti dalam inovasi teknologi akan ditawarkan. Secara jelasnya, Malaysia telah membuat pembelanjaan yang besar untuk bertindak balas terhadap perubahan asas dan teknologi untuk menakluki 4IR melalui pendigitalan yang cepat dan menyeluruh. Justru, Malaysia juga menghadapi beberapa masalah dan cabaran semasa mempelajari 4IR. Oleh itu, negara Malaysia mesti terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemahirannya dalam menguasai 4IR. Seterusnya, saya akan menerangkan cabaran dan kesan bagi 4IR. Revolusi perindustrian keempat, 4IR merujuk kepada perkembangan pesat revolusi digital yang merentasi ruang cyber, fizikal dan biologi, merangkumi spektrum sektor ekonomi yang luas dan semua lapisan masyarakat. 4IR telah melibatkan peralihan kemajuan dalam pelbagai sektor dan industri. Antara kesan yang dapat kita lihat adalah peningkatan
kedudukan negara Malaysia. Kita kepada kedudukan ke-33 daripada 131 negara dalam Global Innovation Index pada tahun 2020. Yang kedua, ia telah menghasilkan sebuah teknologi yang membantu petani dalam penyemburan racun perosak iaitu Farm Assist Robot for Multi-Operation atau dikenali sebagai FAMO. Yang ketiga, ia meningkatkan indeks kesejahteraan rakyat Malaysia daripada 124.4 pada tahun 2018 kepada 137.6 pada tahun 2030. Kesan dasar 4IR negara telah mula dirasai. Oleh dengan itu, semua pihak daripada komuniti perniagaan, sektor kerajaan dan rakyat harus memainkan peranan dan bersedia untuk berubah kepada era digital dan teknologi yang baharu. Banyak cabaran yang selari dengan kesan daripada dasar 4IR negara, baik daripada pihak kerajaan, rakyat dan sektor-sektor kerajaan lain. Dasar 4IR negara ini akan merubah revolusi industri 4.0 ini bakal membawa manusia ke abad super digital di mana robot dan kecerdasan buatan seperti artificial intelligence akan merubah kehidupan dan cara bekerja manusia. Antara cabarannya adalah tenaga kerja bakal dikurangkan dan digantikan dengan tenaga-tenaga teknologi seperti robot. Yang kedua, ia akan menjejaskan peluang pekerjaan kerana ia akan meningkatkan penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengurangan komunikasi secara langsung akibat kebergantungan berlebihan kepada peranti teknologi. 4IR merupakan kemajuan pendigitalan yang pesat merentas domen fizikal, digital dan biologi. Ia juga mempunyai keupayaan untuk berubah gaya hidup, cara bekerja dan komunikasi. Selain daripada membuka peluang untuk negara pembangun secara mampan, 4IR turut mewujudkan risiko yang perlu ditandatangani. Menurut KAIRI 2021, dasar berkenaan dilihat sebagai komitmen kerajaan untuk mempersiapkan masyarakat dan perniagaan menghadapi cabaran dan memanfaatkan peluang yang wujud untuk revolusi perindustrian. Ia juga mempunyai dasar 4IR negara mengandungi 3 objektif iaitu memanfaatkan peluang pertumbuhan yang diwujudkan oleh 4IR, mewujudkan konsisten dan kondusif yang mendepani cabaran 4IR, dan yang terakhir ialah membina kepercayaan dalam masyarakat digital dan inklusif. Ia juga mempunyai 4 teras dasar pula. Yang pertama ialah mempersiapkan rakyat dengan pengetahuan dan set kemahiran berkaitan 4IR. Yang kedua, membina negara yang mempunyai ketersambungan melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menyediakan peraturan yang sesuai dengan keperluan masa hadapan supaya fleksibel mengikut perubahan teknologi. Yang terakhir, mempercepatkan inovasi penerima gunaan teknologi 4IR. Ia juga mempunyai 16 strategi untuk mempersiapkan negara menguasai 4IR serta mendepani gangguan pada masa ini dan masa hadapan daripada teknologi baru muncul. Yang pertama, meningkatkan kemahiran dan latihan kemahiran semula tenaga kerja sedia ada yang dipacu oleh industri bagi menguasai 4IR. Yang kedua, memadankan bakat sedia ada dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Yang ketiga, melengkapkan tenaga kerja masa hadapan dengan set kemahiran 4IR. Yang keempat, menyediakan akses yang saksama kepada peluang dan diwujudkan oleh 4IR kepada rakyat. Yang terakhir, meningkatkan kemahiran dan latihan kemahiran semula penjawat awam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.